وصحبه أجمعين. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Alhamdulillah, kita menjadi syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya sama-sama dapat menaikkan kewajiban salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ya diterima oleh Allah taala dan seterusnya kita dapat berada dalam majlis ilmu dan mudah-mudahan bermanfaat kepada kita. Jadi kita pergi ke tajuk yang baru. Terpujinya jual beli yang baik dan tercelanya riba serta menipu. Jadi di situ ada 3 perkara yang dibincangkan. Yang pertama, jual beli yang baik. Yakni jual beli yang jujur adalah satu amalan yang terpuji. Yang kedua, dalam bab muamalah tu ada 2 perkara yang tercela. Yang pertama, riba. Ya. Yang kedua, yang menipu, artinya jual beli yang tidak jujur. Jadi tadi kebetulan imam kita baca ayat bab riba, ya. Okey. Jadi jual beli merupakan salah satu urusan yang penting dalam kehidupan manusia. Ya, dari zaman dulu sudah ada jual beli itu. Sama ada jual beli dalam menggunakan zaman dulu sistem pertukaran barang, ya, sistem barter, kan? Ya. Kami ada ikan, orang ada beras, ganti barang, kan? Ya, berapa ekor ikan, berapa cupak atau berapa gantang beras. Kemudian bertukar dengan menggunakan sistem mata wang, sebagaimana yang dilakukan hari itu. Jadi jual beli yang merupakan satu perkara yang berlaku dalam kehidupan manusia dari zaman dulu hingga hari itu. Ya, dan kita pun hari-hari ada berjual beli. Ya, kadang-kadang kita sebagai penjual, kadang-kadang kita sebagai pembeli. Tapi kita tu rasanya banyak sebagai pembeli lah. Ya. Jadi jual beli yang baik, jual beli yang jujur adalah jual beli yang akan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sementara riba pula ialah satu bentuk penindasan dalam sistem jual beli atau dalam muamalah, di mana dia menyebabkan satu golongan mendapat keuntungan yang berlebihan dan satu golongan pula tertindas. Ini riba, ya. Riba itu artinya ada pertambahan, ya. Kita akan lihatlah tentangnya lebih detail. Ya. Kemudian menipu itu artinya tidak jujur dalam jual beli. Contohnya barang dah lama, padanya baru. Kan? Kalau makanan yang dah 2 hari dijualnya lagi dengan daripada baru masak. Ya, itu bentuk-bentuk penipuan. Terpujinya sikap toleransi dalam jual beli, menyempurnakan timbangan, berlaku baik dalam membayar hutang dan dalam menagihnya. Memberi tempoh kepada orang yang kesulitan dalam membayar hutang serta menunaikan amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'saw fil ardi mufsidin." Maksudnya, dan Nabi Syuaib berkata, ya, wahai kaumku, sempurnakanlah sukatan dan timbangan dengan adil, dan janganlah kalian mengurangi manusia pada hak-hak mereka, serta janganlah kalian bertebaran melakukan kerosakan di muka bumi. Ayat itu merupakan ungkapan Nabi Allah, ungkapan yang Allah menceritakan dalam Quran tentang Nabi Allah Syuaib alaihi salam. Salah satu kerosakan atau satu kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Allah Syuaib itu ialah
bilanya berjual beli, mereka menipu dalam jual beli ya tadi. Salah satu bentuk penipuan mereka ialah dalam bab timbangan. Bila menjual dengan orang, dikurangnya. Ya. Timbang yang tadi pandai, kalau benda segantang atau sekilo, dijual enggak 900 gram, 800 gram. Tapi kalau yang ambil dari orang, nya nyukat dilebihnya. Ya, apa nama tadi, yang berleluasa pada zaman Nabi Allah Syuaib alaihi salam. Ya. Jadi kalau kita lihat kemaksiatan yang berlaku pada zaman dulu, semuanya itu kumpul pada zaman itu. Yang berlaku zaman Nabi Nuh, yang berlaku zaman Nabi Lut, yang berlaku zaman Nabi Syuaib, semuanya berlaku. Ya. Jadi kini itu kita lihat salah satu panggil buruk dalam jual beli itu ialah berlakunya penipuan. Ya. Jadi dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan melalui lisan Nabi Allah Syuaib, wahai kaumku sempurnakanlah sukatan. Artinya bila kita berjual beli, timbangan kita betul. Ya. Walaupun itu melibatkan kita kata alat timbangan, tapi sebenarnya melibatkan semua urusan pembelian. Kan? Contoh, ya, orang menjual tanah dan sebagainya. Ya, kalau zaman terutama tanah yang sudah dapat surat. Kalau orang zaman kini tu okeylah kalau dah dapat surat. Kalau orang zaman dulu main agak-agak kan. Ya. Terutama orang jual tanah secara surat contohnya okey tanah tu seekar lebih. Dijual dengan nilai harga seekar lebih. Ya. Tapi bila kita pergi nyukat sampai seekar. Ya. Itu kadang-kadang berlaku dalam masyarakat kita. Dan yang saya dah rasa bersalah pun kadang-kadang. Oh kami rasa fikir seekar lebih. Bila kita suka, cik sampai. Ya. Ada kes orang beli tanah lah. Zaman dulu tanah kampung kan. Ya. Okey, 7 hektar katanya. Tanah tu 7 hektar. Belilah dengan seekar harga katalah. Zaman dia seekar dalam 10,000. Ya. Bila time yang menyukat betul tunggah orang lain survey, tunggah apa nama, survey untuk nyukat tadi. Rupanya enggak 5 ekar. Maknanya 2 ekar yang mengambil daripada mengambil secara haram. Artinya harga 2 ekar tadi seda pun. Tapi yang ambil juga duit. Bila kita madahnya tanah tu sampai 7 ekar, kami dah nyukat dan orang nyukat tinggal 5 ekar. Oh kami si tahu katanya. Mungkin kita orang yang kurang sukat. Tapi memang betul pun dapat sepadan diberinya. Kan? Ini yang berlaku. Termasuk ya penipuan dalam timbangan, sukatan. Ya. Termasuk juga ialah kualiti barang. Ya, barang contohnya ada grade A, grade B, grade C. Ya, kadang-kadang kita tu si tahu. Jadi barang grade B dijual dengan harga grade A. Ya. Ataupun teruk lagi barangan grade C dijual dengan grade A. Ya pun dalam bentuk penipuan. Ya, iaitu tidak seimbang dengan harga dengan kualiti barang. Padahal kualiti A ada harganya pun, kualiti B ada harganya pun, kualiti C ada harganya pun. Di dalam ayat itu Allah mengatakan, ya, auful mikyal wal mizan. Sempurnakanlah sukatan dan timbangan bil qisti, dengan adil. Ya. Kenapa? Kita menipu pelanggan tadi merupakan satu kezaliman. Ya, satu kezaliman kepada orang tersebut sebab dia membayar jumlah yang tidak sepatutnya. Contohnya dia sepatutnya membayar jumlah harga sekilo, ya, tapi barang yang diberi mungkin hanya 800 gram. Ya. Jadi kita membayar harga 1 kilo. Tapi barangan kita cuma diberi 800 gram. Maka itu satu kezaliman kepada pembeli tadi. Dan janganlah kalian mengurangi manusia pada hak-hak mereka. Ya, wala tabkhasun nasa asya'ahum. Allah melarang kita jangan mengurangi hak-hak manusia. Ya, artinya dalam jual beli tadi. Dan di segi kualitinya, di segi kuantitinya. Ya. Wala ta'saw fil ardi mufsidin,
dan janganlah kalian bertebaran melakukan kerosakan di atas muka bumi. Artinya janganlah kita dalam berjalan di muka bumi itu, dalam urusan kita, dalam perniagaan kita, kita melakukan kerosakan. Karena perbuatan menipu tadi menyebabkan kerosakan. Ya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi maksudnya dalam ayat itu, ya, Allah Ta'ala menyumpah wailul lil mutaffifin. Ya. Celakalah orang yang mengurangkan takaran. Ya. Di mana orang tu papanginya mau nyembeli dengan orang, nya nak lebih. Bila nya jual dengan orang, nya kurang. Artinya tu jual beli yang tidak jujur. Ya, penjual tu nya si jujur dengan orang. Kalau nya nak ambil barang dari orang, nya nak berkualiti. Ya. Tapi bila jual dengan orang, barang si berkualiti. Kadang-kadang contoh buah-buahan. Time yang ambil dari orang, buah yang berkualiti bagus. Kan? Bila dah seminggu, buah saya ada kualiti lagi dah contoh. Kan? Tapi dijualnya dengan harga kualiti tadi. Ya, buah dah sepatutnya dia grade A. Buah mulanya grade A tapi mungkin untuk tempoh tertentu turun nilainya. Jadi grade B, artinya dah siapa bagus. Tapi dijual dengan grade A. Itu pun satu bentuk penipuan. Artinya, bila nak dengan orang, cari nak bagus saja. Bila jual dengan orang, nak jahit. Ya? Kadang-kadang dicampur. Kadang-kadang nak lama je tingkahnya di atas. Yang dengan kita baru tu. Yang ditunjukkan kita tadi, tu baru tu. Katanya baru datang yang mari. Betul lah dari segi kata-katanya sing akal. Tapi dari segi perbuatan. Ya? Yang dites kita tadi semua bagus, manis. Bila kita beli mbak pulang ke rumah, ya, merut semua muka kita makan. Kan? Pandai bertukar, ajaib. Ya? Ini kadang-kadang satu bentuk penipuan yang Allah Ta'ala ingatkan dalam ayat itu. Apabila mereka itu menimbang manusia, mereka nak lebih. Ya? Bila mereka menimbang orang lain, mereka si kisah kerugian kepada orang lain. Ya. Ayat itu sebenarnya bukan aja dalam bentuk perniagaan jualan. Ya. Dalam orang berjual beli bertimbang lah kan. Bersukat ya. Termasuk juga dalam kerja-kerja lain. Ya. Contohnya orang jadi kontraktor. Ya. Itu mengingatkan tentang integriti sebenarnya. Ya. Integriti, ya. Orang yang melaksanakan tugasnya tadi. Contohnya orang jadi kontraktor dalam binaan. Ya. Ya. Bilanya nak orang mula untuknya nak barang yang berkualiti mengikut spek yang ditetapkan. Tapi bilanya mula dengan orang spek dikurangnya. Ya. Besi sepatutnya berapa inci dikurangnya sebab nak dapat keuntungan yang lebih. Ya. Satu barangan yang sepatutnya kita nak yang digunakan pakai tadi dalam pembinaan ya grade A tapi ditukarnya grade C. Itu yang banyak berlaku. Ya, sehingga akhirnya kerugian kepada satu pihak. Ya, kepada pihak pengguna lah. Kadang-kadang kita mula rumah kita seat monitor contohnya, mula bangunan seat monitor. Ya, dalam spek kita tadi okey. Tapi bila pelaksanaan lain. Itu pun satu bentuk penipuan yang dimaksudkan dalam ayat itu. Kan, ya. Kadang-kadang terutama melibatkan benda-benda yang kita nampak. Piling dalam tanah. Ya. Sepatutnya berapa kaki jauh ke dalam. Tapi dikurangkannya. Sebab setiap pengurangannya tadi, dia akan dapat keuntungan. Yang mun RM1, dah mun sampai RM10, sampai RM20, banyak berlaku pengurangan. Ya. Sebab yang kita lihat kadang-kadang, selepasnya banyak berlaku kerosakan-kerosakan. Jalan raya contohnya. Ya, sepatutnya berapa tebalnya pun tarnya. Batunya sepatutnya berapa kualitinya. Ya. Tapi kerana nak dapat keuntungan, dikurangkannya. Ini yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya.
Okey, ya, bab apa nama? Jual beli. Maknanya jual beli itu, ya, banyak mendedahkan manusia tu kalau dia si jujur kepada penipuan. Ya, memang perlu kepada kejujuran. Ha. Sebahagian orang kita pula berpandangan si nipu tu si kaya, kan? Si untung. Kan? Ya. Ya, sebenarnya satu pandangan yang salah, bukan? Ya. Awal-awalnya dan letakkan dalam persepsi dalam palaknya mesti nipu. Kan? Ya, seolah nipu ia satu kewajiban dalam jual beli. Ya. Sedangkan kita tahu bahawa perkara-perkara macam dia dalam konteks kita orang Islam tidak membawa keberkatan. Ya. Jual beli yang jujur akan membawa keberkatan. Keberkatan tu maksudnya hasil yang kita dapat ya tadi akan membawa kebaikan kepada diri kita dan keluarga kita. Ya. Sebab sumber itu menjadi sumber yang halal. Ya. Jadi kalau kita mendapat hasil penipuan, ya, hasil daripada macam tadi nipu dalam timbangan, nipu dalam kualiti, nipu dalam sukatan, ya. Okeylah mungkin dapat keuntungan. Nya rasa gembira kerana orang dapat ditipunya. Tapi nya harus ingat, ya, satu lama-kelamaan perbuatannya akan disedari orang. Akan memberi kesan kepada perniagaannya pun. Yang kedua, hasilnya adalah hasil dari sumber yang tidak halal. Bila tidak halal, maka tidak ada keberkatan daripada hasil tersebut. Ya. Jadi dalam jual beli itu, Allah menghendaki kita berlaku seimbang. Seimbang itu maksudnya, penjual dia jujur, pembeli pun kalau nak bertawar berpada. Kan? Kadang-kadang pembeli pun dia juga hanya dengan penjual tadi ditekan ni habis-habis. Kan? Ia pun satu tabiat yang tidak baik. Memanglah ada setengah-setengah tempat barangkali harga barang RM50 tapi dia offer tawarannya sampai RM100. Kan? Ya, bergantunglah kepada suasana. Tetapi kita sebagai pembeli juga mestilah melihat, ya, ataupun ada perasaan, ada kebimbangan, takut-takut juga kita menyebabkan kerugian kepada pembeli ya tadi. Ya, kadang-kadang kita berbeli dengan orang berjual di pasar-pasar minggu contohnya. Kan? Ya, kadang-kadang berapa enggak ulihnya? Ditawar kita lagi. Seikat RM2. Beri kami RM1 je bah. Kan? Tu dah halang-halang tinggal RM1 tu lagi. Kan? Sedangkan kita pergi pasar raya ni dah kita minta kurang kan. Ya, tapi bila kita berbeli dengan orang tua-tua yang berjual di pasar minggu kah, di tepi jalan kah, kita selalu menawar dengan harga yang kita mikir pun tentang kerugian yang dialami oleh orang. Ya, ia satu perkara juga yang perlu kita jaga. Sebab kita perlu ada kebimbangan, takut-takut kita menzalimi pula. Kita sebagai pembeli pula zalim kepada penjual. Kadang-kadang ada penjual mungkin terpaksa. Contoh hari dah petang, dia jual barang. Ya, nya apa nama yang tadi nak ngembak balik barang dengan jualannya mungkin berjalan kaki, ya, ataupun jauh. Kita pun ambil kesempatan. Kawannya tadi okeylah daripada lelahnya buat pulang esok hari mungkin sudah boleh lagi. Jual je lah walaupun nya terpaksa rugi. Ya, jadi kadang-kadang kita sebagai pembeli kita perlu juga berpada-pada dalam perkara tersebut. Kemudian seterusnya lagi ialah tadi dalam menyempurnakan timbangan. Itu dalam bab menyempurnakan hutang lagi. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, husiba rajulun mimman kana qablakum falam yujad lahu minal khairi syai'un illa annahu kana yukhalitun nasa wa kana musiran. Fakana ya'muru ghilmanahu ayyatajawazu 'anil mu'sir. Qala Allah azza wa jalla nahnu ahaqqu bidzalika minhu tajawazu anhu. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seseorang daripada kalangan umat sebelum kalian yang dihisab.
lalu suatu kebaikan pun tidak didapati pada dirinya, melainkan dia selalu bergaul dengan orang ramai dalam keadaan dia adalah seorang yang kaya. Maka dia berpesan kepada hambanya supaya memberi kelonggaran kepada orang yang berada dalam kesulitan untuk membayar hutang. Baginda bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, kami lebih berhak daripadanya untuk memberikan kelonggaran. Wahai para malaikat, hapuskanlah dosa-dosanya. Jadi hadis tu nak cerita tentang ya Allah menghargai kebaikan yang dibuat oleh manusia tu, terutama dalam hubungannya dengan sesama manusia. Ya. Yaitu orang yang dalam jiwanya ada sifat rahmah, sifat belas kasihan dengan orang lain. Ya. Jadi ada seorang tu kata Nabi SAW di padang mahsyar, ya, orang yang itu umat yang ada seorang daripada umat yang terdahulu, nya dihisab di padang mahsyar kelak. Lalu suatu kebaikan pun sekda dalam dirinya. Ya. Kebaikan-kebaikan yang lainnya sekda. Ya. Tapi ada sikit je. Nyatuk kaya. Kan? Berduit. Dia ada harta. Bila orang minjam dengannya, orang minjam duit dengannya, dia selalu berpesan kepada hamba-hambanya, itu artinya orang-orang yang bekerja dengannya lah. Ya. Berilah kelonggaran, mana ada orang si dapat mayar disebabkan kesusahan dan sebagainya, berilah kelonggaran. Ya. Artinya ibu lah ditagih, ibu lah dipaksanya mayar, ibu diugut. Ya. Munda alung lah panggil macam tu, resi hidup bisnes. Okey. Sebelumnya kita lihat dalam Islam tu, ya, memberi hutang, ya, pahalanya besar. Ya. Bukanlah bermakna Islam menggalakkan orang berhutang. Ya, perlu kita ingat. Ya. Jadi dalam Islam berhutang itu sebenarnya dibenarkan dalam keadaan yang darurat, dalam keadaan yang terdesak. Ya. Artinya dengan sakit, memerlukan duit untuk rawatan, saya ada duit, terdesak. Kan? Paksa minjam dengan orang. Yang kedua, kena kebuluran. Ni saya ada duit, makanan saya ada. Dia nak meminta-minta, dia malu dengan orang. Lalu dia minjam untuk memberi makan keluarganya. Tun time dia tadi barangkali duitnya saya ada, barang makanan saya ada. Dia terpaksa berhutang. Untuk menyelamatkan ahli keluarganya daripada kebuluran. Ya. Atau satu keperluan yang mendesak. Anak nak belajar masuk universiti, saya ada duit. Pinjam. Ya. Jadi minjam tu, ya, hanya dibenarkan dalam keadaan yang terdesak. Atau satu keperluan. Macam zaman kita kini tu, kan dengan sistem pinjaman ada kini tu, kita mampu bayar bulanan berapa, kan kita beli kereta, beli rumah. Ya. Tetapi hutang-hutang yang bersifat untuk kemewahan atau bukan satu keperluan yang mendesak, itu yang tidak dibenarkan. Kan? Ya. Apatah lagi kalau dia tidak ada keupayaan untuk membayar. Contohnya nak beli handphone harga 5-6 ribu. Kan? Sedangkan handphone harga 700-800 ribu pun boleh. Tapi dia berhutang. Lepas dia si terkabir nak mayar. Kemudian si terkabir nak mayar, kemudian minjam alung contohnya. Ataupun minjam duit untuk pergi melancung. Orang nak melancung kena orang lain bila time-time cuti holiday. Kan? Ada yang macam ya. Kan? Ya? Ada yang macam ya. Ada setengahnya muda-muda lagi. Anak baru 2-3 orang suka. Setiap kali cuti holiday, hantar dalam Facebook. Kan? Ya? Akhirnya dibebani dengan hutang, dengan kredit tadi, hutang untuk pergi melancung. Ya? Nak beli rumah pun siapa sebab hutang banyak gila. Kan? Sebab pakai melancung. Jadi,
hutang yang kita galakkan diberi untuk beri kelonggaran kepada orang membayarnya tadi adalah hutang yang disebabkan keperluan untuknya berhutang tadi. Contohnya kena sakit. Kemudiannya si mampu nak bayar. Maka ia merupakan di antara galakan kepada kita ialah kalau kita dapat meringankannya sama ada memberi penangguhan, kan? Yang kedua, pengurangan, kan? Okeylah kita bayar minjam 1,000, tak bayangan kami 300-nya, kan? Ya, bayar pupuk, RM50, RM30 tak ada duit bayar, meriknya pengurang artinya, ataupun kita meriknya peluang untuk bayar secara berapanya dapat, akhir sekali memang kita langgarnya tu dah si mampu lagi, kita halalkan aja. Jadi Nabi cerita tentang lelaki itu kelebihannya sikit je. Kelebihannya sikit je. Ya. Bila ada orang yang minjam yang tadi kerana terdesak tadi kerana keperluan hajat yang sangat mendesak tadi katanya, maka dia berpesan kepada hambanya memberi kelonggaran kepada orang yang berada dalam kesulitan. Kelonggaran tu sama adanya menangguhkan pembayaran. Ya, okeylah sepatutnya bayar 3 bulan tapi hanya si dapat diberi penangguhan. Atau diberi secara bahasa kita pupuk. Ya, berilah kita berapa? Sampai 10 tahun tak bayar pun sial. Kan? Ya, 100 setiap bulan, setahun, kan? Contoh, ya, hutang. Yang ketiganya tadi, kalau nyenangkan orang yang terdesak, orang yang berhutang yang sakit, siap bekerja dan tidak ada keupayaan untuk membayar, dia halalkan. Kan? Jadi apa yang Allah sebut tentang orang tu? Baginda bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, kami lebih berhak daripadanya untuk memberi kelonggaran. Artinya orang tu tadi, di padang mahsyar, bila dia hisab, dia ada amalan. Ya, ada kebaikan pun yang dibuatnya. Ya, bila dihitung-hitung, nyampun akaun bab kebaikannya kosong. Tapi bila dicek ada sikit aja. Panggilnya memberi kelonggaran kepada orang yang berhutangnya. Kerana tu masa di dunia dulu hanya tu kaya, berduit, berharta. Ya, yang melonggarkan, maka di akhiratlah, maka ketika di padang mahsyar Allah mengatakan, kami lebih berhak memberi kelonggaran. Artinya Allah melonggarkannya, yaitu dengan memerintahkan para malaikat menghapuskan dosa-dosanya. Ya, kelebihan. Ya. Kan hadis tu nak cerita membantu orang yang betul-betul memerlukan. Kan? Tapi kalau yang berhutang kerana kemewahan, berhutang kerana untuk keseronokan aja, kemegahan, ya lain cerita. Kan? Mun semua mengharapkan macam tu tadi, untunglah kita kan. Ya, kalau bank panggil tadi, oh saya mampu bayarnya tu. Halal aja lah kan. Bukan bermakna juga bila Islam membenarkan kita melonggarkan hutang tadi, maka meringankan hutang. Ya, karena kita juga memang dituntut, Islam sangat menuntut kita membayar hutang tu. Ya, karena hutang tu kalau kita lihat bebanannya besar juga. Kan? Ya. Kalau kita sengaja semua bayar contohnya. Ya. Satu, kalau kita lihat orang yang mati syahid. Kan? Orang yang mati syahid sepatutnya mendapat nikmat, kelebihan dengan mati syahidnya tadi, tapi dengan sebab hutangnya tergantung, tertangguh untuk mendapat nikmat syahid dia tadi. Ayat ke-1. Yang kedua, kalau kita lihat betapa hutang tu, kerana hutang tu melibatkan hak manusia. Bahkan bilanya mati pun, harta pusaka, ya, harta yang ditinggalkannya, didahulukan selesaikan hutangnya dulu. Selesaikan hutangnya. Kalau hutangnya dah selesai, barulah boleh hartanya diagihkan kepada warisnya. Ya. Yang ketiga, katalah harta pun si cukup. Warisnya, anak-anaknya, ya, dituntut untuk membayar hutangnya tadi. Namun nya akan menjadi satu bebanan kepada orang yang mati ya tadi. Ya, si mati ya tadi. Sebab ya, kita menunjukkan bahawa bukanlah bermakna bila Islam menggalakkan orang meringankan hutang tadi, tapi memberi pula seolah-olah orang yang berhutang ya, mengharapkan untuk orang, oh mesti orang berbaik, meringankan untuknya ya. Tu artinya
Kalau memang orang yang dilihatnya tidak mampu, tidak ada keupayaan dan waktunya meminjam, memang adalah keperluan yang sangat-sangat penting untuk hidupnya macam tadi, untuk mengelak daripada kebuluran ahli keluarganya sedang makanan atau untuk penyakit tadi, sakit, ya, maka ketika kalau kita membebaskannya maka dapat pahala, ya. Okey. Imam Muslim meriwayatkan daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Utiyallahu ta'ala bi'abdin min ibadihi, atahu Allahu malan, faqala lahu madza amilta fid dunya, qala wa la yaktumuna Allah haditha. Qala ya Rabbi, ataitani malaka fakuntu ubayi'un nas, wa kana min khuluqil jawaz, fakuntu atayassaru 'alal mursir wa unzirul mu'sir, faqala Allah Ta'ala ana ahaqqu bidza minka, tajawazu an 'abdi, faqala Uqbatu bin Amir wa Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhuma, hakadha sami'nahu min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maksudnya seseorang hamba daripada kalangan para hamba akan dihadapkan kepada Allah Ta'ala di mana dia telah mengurniakan kepadanya harta. Lalu dia bertanya kepadanya, apakah yang terpujinya jual beli baik dan tercelanya, apakah yang engkau lakukan di dunia? Jadi seorang hamba di kalangan hamba akan dihadapkan di hadapan Allah. Kita tu akan dihadapkan di hadapan Allah di padang mahsyar. Dan di dunia dia dikurniakan harta. Jadi Allah bertanya kepadanya, apakah yang kau lakukan di dunia? Artinya dengan harta tadi apa yang dilakukan? Beliau Huzaifah berkata, dan mereka tidak dapat menyembunyikan perkataannya daripada Allah. Artinya di padang mahsyar, siapa menyembunyikan? Sebab Allah Maha mengetahui. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah tu sangat detail pengetahuannya terhadap apa yang kita lakukan. Ya. Dia menjawab, wahai Tuhan, engkau telah mengurniakan harta kepadaku. Dan aku selalu mengadakan jual beli dengan orang ramai. Antara pribadiku ialah suka memberi kelonggaran. Maka aku pun memberi kemudahan kepada orang yang mampu membayar hutang. Dan memberi tempoh kepada orang yang berada dalam kesulitan untuk membayarnya. Lalu Allah Ta'ala berfirman, aku lebih berhak dalam memberi kelonggaran daripada dirimu, wahai para malaikat, hapuskanlah dosa-dosanya. Uqbah bin Amir dan Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhuma berkata, seperti itulah yang kami dengar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam bab muamalat, dalam muayasyah pergaulan kita dengan manusia itu, di antara tabiat yang baik ialah kita memberi kelonggaran kepada manusia dalam hal pribadi kita dengannya. Kelonggaran itu dalam urusan pribadi kita, hak kita, bukan hak orang lain. Ya, mun kita sebagai hanya penjual aja, bukan barangan kita, ya sih boleh. Kan? Ya, hak tuan. Kita lihat tuan mana? Harga barang tu RM1, mun ada orang nawar. Kau beri je 90 sen. Ya okey. Ya. Ataupun mun dalam urusan kerja, kan? Peraturan SOP dan sebagainya. Kan? Yang ditetapkan. Kita sih boleh. Kan? Ya. Tapi dalam hak kita, kita boleh. Contohnya, kita pun barang. Kita nak mengurangkan dengan nak beri lebih kah? Nurun harga kah? Beri free kah? Ya hak kita. Jadi dalam hadis tu diceritakan tentang kelebihan orang yang suka memberi kelonggaran kepada orang lain. Dalam urusan jual belinya, dalam muamalahnya dengan orang lain. Sehingga di akhirat lah Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi sebab bukan senang. Ya, sebab tabiat manusia itu satu nak untung, semua rugi, dan apatah lagi keinginan untuk nak mendapat lebih. Kan? Hadis terakhir kita baca pagi itu, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu anna
anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtara minhu ba'ira fawazana lahu fa'arjah. Maksudnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membeli seekor unta daripadanya. Lalu baginda menimbang harga untuk unta tersebut dan melebihkan timbangannya. Artinya Nabi itu dalam pergaulan dengan orang, Nabi si mau memberi kerugian kepada orang. Kan? Ya. Ayat di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat jalah untuk pagi itu mudah-mudahan bermanfaat kepada kita. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.